Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين أثبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada pagi ini kita akan terus i'rab ayat 58. Di mana sebelum ini pada pelajaran kita yang lepas telah pun kita tafsir secara ringkas makna ayat 58 juga 57 dan juga sebelumnya kita telah pun tafsir secara ringkas. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan terus i'rab ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law anna indi. Katakanlah wahai Muhammad, law sekiranya, anna sekiranya, sesungguhnya aku ada. Ma tasta'jilun, apa yang kamu minta disegerakan dengannya. Laqudiyal amru, sudah pasti akan diselesaikan urusan. Baini wa bainakum, antara aku dan antara kamu. Kamu di sini kembali kepada kafir Quraisy yang meminta supaya diturunkan azab, yang meminta supaya segala apa yang disebut oleh Nabi tentang azab, tentang siksaan, tentang balasan, supaya disegerakan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya aku ada kuasa, apa yang kamu minta supaya ia disegerakan, maka selesailah di antara urusan itu, selesailah di antara aku dan antara kamu. Wallahu a'lamu bizzalimin, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan ataupun mereka-mereka yang zalim, mereka yang zalim. Jadi itu adalah makna secara ringkas ayat 58. Jadi kita terus lihat kepada i'rab ayat ini. Okey, i'rab ayat 58. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum. Qul amrun sakin. Qul adalah fi'il amar dan ia adalah sakin, wal fa'ilu mustatirun anta. Qul fi'il amar, banyak dah kita jumpa di atas ni qul. Jadi qul itu adalah fi'il amar, iaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Jadi bila disebut qul, diperintah supaya berkata. Siapa yang perlu berkata, iaitu anta, awak. Awak di sini ialah merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Awak katakanlah, awak berkatalah, awak sebutlah, awak jawablah. Jadi boleh diterjemahkan qul ini dengan beberapa terjemahan mengikut kesesuaian ayat-ayat sebelumnya. Jadi qul di sini kamu katakanlah, iaitu Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyebut, berkata. Apa yang perlu dikata, apa yang perlu disebut, ayat selepasnya iaitu law. Jadi qul ini ada fa'il, ada pelaku, iaitu anta. Anta di dalam qul ini, di dalam fi'il amar qul ini. Law harfu imtina'in limtina'i. Huruf yang tidak dapat sesuatu jika tidak penuhi syarat sesuatu. Sebab law ini dia ada makna sekiranya. Sekiranya kamu makan, kamu kenyang. Maknanya kalau kamu tidak menepati syarat, iaitu kamu tidak makan, maka kamu tidak akan
kenyang. Itu antara contoh maksudnya. Jadi limtina'in, kamu tidak dapat sesuatu. Limtina'in, kerana kamu tidak datangkan ataupun kamu tidak buat, tidak menepati syarat. Jadi law itu harfu huruf, imtina'in, limtina'in, ataupun huruf syarat ghairu amilah, huruf syarat yang tidak ada fungsinya. Jadi harfun imtina' limtina', imtina' itu maknanya tak dapat ataupun tertegah. Limtina' kerana tidak tepati ataupun tidak datangkan, tidak penuhi syaratnya, tidak cukup syarat. Apabila kamu tidak cukup syarat, maka kamu tidak akan dapat. Nanti kita tengok ayat selepas ini. Jadi law ini adalah harfu imtina'in limtina'. Law kita boleh terjemahkan kalau ataupun sekiranya. Jadi kalau kita terjemah tadi ayat, sekiranya aku ada apa yang kamu minta. Laqudiyal sudah pasti urusannya selesai. Tapi urusannya tidak selesai. Kenapa? Kerana Nabi tidak ada apa yang mereka minta. Jadi ada makna imtina'. Imtina' tidak dapat nak menyelesaikan ataupun tidak dapat nak datangkan, nak tunjukkan kepada kafir Quraisy mukjizat ataupun azab dan sebagainya, kerana Nabi tidak ada kuasa, tidak ada qudrah, tidak ada kekuasaan yang yang melebihi ataupun kekuasaan yang dapat menurunkan, mendatangkan apa yang diminta oleh kafir Quraisy tersebut. Jadi law harfu imtina' limtina', an masdariyah litaukid wan nasab. An adalah huruf masdar, kemudian litaukid wan nasab. An ini adalah masdariyah. Pertama, dia adalah boleh ditakwil kepada masdar. Kemudian litaukid, dan juga ia adalah huruf taukid. Wan nasab, dan dia adalah huruf nasab. Maknanya an ini dia ada isim dia ada khabarnya. Anna law anna indi. Okey, launa andi, jadi an itu adalah huruf masdar. Kemudian huruf lit taukid wan nasab, dan juga untuk taukid, fungsinya adalah untuk taukid dan juga untuk nasab. Indi ma tasta'jilun marrat fil ayatis sabiqah, telah pun lepas dalam ayat sebelumnya. Jadi wazarfu, zaraf itu maknanya indi itu khabarun, ia boleh jadi khabar. Jadi ma tasta'jilun dia adalah asalnya mubtada dan khabarnya adalah zaraf. Khabar itu adalah indi. Indi itu adalah khabar anna. Rukun ayat jumlah ismiyah, dia perlu ada dua rukun, iaitu mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar, subjek predikat. Jadi jumlah ismiyah, contohnya saya sebut Muhammadun talibun. Jadi Muhammadun itu mubtada, talibun itu adalah khabar. Jadi sama juga yang atas ini. Mana mubtada? Mubtadanya adalah ma tasta'jilu nabi. Mana khabarnya? Khabarnya adalah indi. Jadi setiap ayat jumlah ismiyah, dia perlu ada mubtada dan khabar. Cuma khabar ini akan bertukar menjadi isim. Isim anna ataupun inna apabila ada di awal ni inna. Inna ni sama dengan anna. Bila berada di tengah dia jadi anna, bila di awal ayat dia jadi inna. Jadi apabila ada inna, Muhammad asalnya mubtada akan bertukar kepada isim inna. Kenapa? Kerana inna ini dia adalah taukid, dia adalah nasab. Jadi antara i'rab dia ialah apabila masuk inna, dia perlu kepada isimnya dan perlu kepada khabar. Jadi Muhammad ini
daripada mubtada bertukar menjadi isim inna. Isim inna ini hukumnya adalah bari atas, masuk. Dan fungsi inna adalah menguatkan sesungguhnya. Dan talibun ini dia bertukar kepada khabar menjadi khabar inna. Itu asas. Asas yang kita perlu faham apabila kita baca ayat di atas ni. Annama tasta'jiluna bih indi. Jadi anna apabila ada sebelum ma tasta'jiluna bih ini, maka bertukar menjadi mubtada, asalnya bertukar menjadi isim anna. Kemudian khabar ini jadi khabar anna. Apa itu mubtada? Mubtada itu adalah permulaan ayat, isi yang berada di awal ayat. Ini kita panggil mubtada. Dan khabar itu adalah cerita kepada kata nama ataupun isi yang berada di awal ayat itu. Apa ceritanya? Jadi dipanggil khabar. Muhammad, apa ceritanya? Talib. Apabila diletak inna, dia menjadi taukid. Kenyataan itu adalah kuat. Ayat itu adalah kuat. Jadi diterjemahkan sesungguhnya Muhammad itu seorang pelajar. Jadi ada penegasan. Sama juga di atas ini apabila ada anna, iaitu ada penegasan. Sesungguhnya, sekiranya aku ini ada apa yang engkau minta supaya dibawa mukjizat, supaya diturunkan azab. Sudah pasti laqudiyal sudah pasti urusan dapat diselesaikan antara aku dengan kamu. Okey, jelas kat situ. Kalau ada soalan boleh tanya. Seterusnya wazzarfu khabar. Wazzarfu khabar anna wa ma ismuhu, dan ma itu ma pada ma tasta'jilun itu adalah isim. Kalau kita tengok ayat tu kita tak berapa nampak. Kalau kita tengok ayat lau anna indi ma tasta'jilun, jadi anna ini dia perlu kepada isim, dia perlu kepada khabar. Jadi mana isimnya? Mungkin kita kata indi itu adalah isim anna. Sebenarnya indi itu dia berada di belakang, sebagaimana yang saya buat kat bawah ni. Ma itu adalah mubtada, indi itu berada di belakang. Belakang maknanya dia adalah khabar. Jadi di sini khabar didahulukan. Kalau kita lihat di sini, saya susun balik. Maknanya khabar ini diawalkan. Kenapa khabar ini diawalkan? Kalau ikutnya antara makna khusus apabila didahulukan khabar. Apabila didahulukan khabar, makna dia lebih mengkhususkan. Dipanggil uslubul hasar. Jadi di sini Allah Ta'ala mengakhirkan mubtada untuk mengkhususkan bahawasanya kuasa itu tidak ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kuasa itu bukan hak Nabi, kuasa itu bukan milik Nabi. Jadi didahulukan khabar, dan diakhiri dikemudiakan mubtada. Dikemudiakan mubtada. Jadi khabar diletak awal, mubtada diletak kemudian. Oleh itu kita pusing balik annama tasta'jiluna bih indi. Khabar kita apa, mubtada kita letak di awal, kemudian indi kita letak di akhir. Jadi apabila kita letak di situ, maka jelaslah zaraf ini dia adalah khabar anna, kemudian isimnya mana, iaitu ma, isim mausul. Tasta'jiluna bihi ini adalah mubtada. Mubtada ma itu adalah mubtada. Lam waqi'ah fi jawab lau. Lam itu adalah lam yang terletak pada jawab lau. Sebab lau ini dia ada makna syarat. Sekiranya. Jadi dia ada jawabnya. Jawab syarat itu. Kalau kita bahasa Melayu pun kita guna juga, seandainya kamu belajar, sudah pasti kamu akan pandai, contohnya. Jadi kamu akan pandai itu jawab kepada sekiranya kamu belajar. Jadi dalam bahasa Arab dia ada huruf yang diletak sebelum jawab syarat tu. Antaranya fa, antaranya lam. Jadi lam itu waqi'ah, terletak fi jawab la. Diletak pada jawapan kepada lau.
sekiranya aku berkuasa mendatangkan apa yang kamu minta supaya disegerakan. Jadi sekiranya aku berkuasa, apa jawapannya? Maknanya kalaulah aku menepati syarat, aku ada kuasa, apa yang akan aku buat? Jadi jawabnya ada la tu. La itu adalah jawab kepada lau. La qudiya, diselesaikan urusan. Jadi kalaulah Nabi itu berkuasa, dia boleh bincanglah. Apabila kafir Quraisy minta supaya diturunkan mukjizat, Nabi boleh bincang ataupun boleh didatangkan segera apa yang mereka itu minta mukjizat. Apabila dicerita tentang azab-azab kaum terdahulu, mereka kata turunkanlah hujan-hujan api yang kamu cerita supaya kami dapat lihat bahawasanya apa yang kamu cerita itu benar, yang kita sudah tafsir dalam ayat-ayat sebelum ini. Jadi kalaulah Nabi itu ada kuasa untuk menurunkan hujan api ataupun untuk menurunkan azab, sudah pasti boleh dibincang, boleh diselesaikan, boleh diuruskan. Tetapi Nabi tidak ada kuasa tersebut. Okey, jadi lam itu adalah waqi'ah fi jawab lau. Jadi kalau orang tanya lau ini adalah huruf imtina' limtina' ataupun huruf syarat, apa jawapannya? Jawapannya kita sebut qudiyah. Lam itu menunjukkan jawapan kepada lau. Tapi Nabi tidak ada kuasa, sebab itu disebut imtina' limtina'. Jadi kalau kita nak terjemah ayat ini, kita terjemah urusan ini tidak dapat diselesaikan antara Nabi dengan kafir Quraisy kerana Nabi tidak ada kuasa untuk mendatangkan apa yang mereka minta. Sebab Nabi itu adalah manusia dan dia bukan Tuhan yang dapat menentukan azab, yang dapat mendatangkan mukjizat, yang dapat menunjukkan kuasa di luar kekuasaan seorang manusia. Nabi adalah manusia. Ana basyarum mithlukum yuha. Nabi itu adalah bashar dan yang membezakan Nabi itu diwahyukan ke atasnya, dilantik menjadi Rasul pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Beres Lam itu waqi'ah fi jawab lau. Qudiya madin mabni lil majhul. Asalnya qada. Qada ini kita boleh tentukan diputuskan ataupun dikeluarkan hukum. Sama dengan kita orang Melayu pun kita sebut tuk kadi ya, qadi. Qadi itu maknanya hakim. Isim qudiyah ini adalah fa'il. Maka kalaulah Nabi berkuasa, dihakimi, diputuskan, dikeluarkan hukuman, dapat diselesaikan, dapat ditulis apa-apa keputusan dan selainnya. Jadi qudiyah ini adalah madin mabniyun lil majhul. Asalnya adalah dia adalah qada. Qada, tapi bila mabni lil majhul disebut qudiyah dengan wazan fu'ila, sebagaimana yang kita telah pelajari sebelum ini. Fi'il madin majhul, dia punya sifir dia, wazannya adalah fu'ila, dan mudhari' majhul mabni lil majhul, dia punya wazannya adalah yuf'alu. Jadi kalau disebut kalau jalasa, julisa kita terjemahkan didudukkan, diduduk. Julisa diduduk, julisa diduduk, ataupun kita cari perkataan lain yang sesuai. Duriba lah yang biasa dijadikan contoh. Duriba maknanya dipukul. Kemudian dan fi'il mudhari' ini telah dipukul. Duriba rabu, akan dipukul.
Jadi apabila disebut dengan wazan fu'ila, dia majhul. Majhul maknanya tidak tahu siapa pelaku. Sama juga kalau yudrabu, tidak tahu siapa pelaku. Tidak tahu ataupun tidak perlu diberitahu ataupun sudah pun diketahui, jadi tidak perlu lagi disebut pelaku. Jadi tujuan kenapa disebut duriba ini banyaklah tujuannya. Yang kita mungkin kita ada sentuh sikit-sikit sebelum ni kan. Antaranya kerana kita dah tahu, maknanya di sini Nabi qada Rasulullah, maknanya dah tahulah kalaulah Nabi itu kuasa, sudah pasti Nabi akan putuskan antara urusan mereka dengan urusan Nabi dengan mereka. Tetapi bila Nabi tidak berkuasa, maka Nabi tidak mampu. Jadi duriba ataupun yudrabu ini adalah mabni lil majhul. Maksudnya tidak diketahui ataupun tidak disebut ataupun tidak dinyatakan fa'il kerana tidak perlu ataupun sudah pun diketahui. Jadi tidak perlu diulang, tidak perlu disebut. Dalam fi'il tadi ialah qudiya. Asalnya adalah qada. Qada qada baris ya. Qada, kemudian mabni lil majhul ialah qudiya. Jadi kalau kita qada itu kalau kita sebut ataupun kita letak fa'il qada Rasulullah. Qada Rasulullah ini adalah disebut fa'il. Saya bagi ini fi'il. Dan mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Rasulullah. Jadi kalau kita sebut qada Rasulullah, al-amru ini saya buat ayat guna huwa, kalau ikut di sini guna ana. Qadaitu amru baini wa bainakum. Jadi qada Rasulullah, qada fi'il, Rasulullah adalah fa'il. Kemudian al-amr ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, objek. Apa yang diselesaikan, apa yang diputuskan ialah urusan. Jadi apa perbuatannya? Perbuatannya adalah selesaikan. Memutuskan hukuman. Siapa yang memutuskan? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia putuskan? Iaitu urusan atau permintaan yang dia dibuat oleh kafir Quraisy. Jadi apabila disebut qada Rasulullah ataupun dalam Al-Quran tu kita boleh takdirkan qada itu. Qada itu. Jadi kalau disebut qada itu, maknanya tu itu adalah fa'il. Tu itu adalah fa'il. Apa saya letak dalam bracket qada Rasulullah fi'il ataupun fa'il fi'il, dan Rasulullah itu adalah fa'il, al-amr itu maf'ulun bih. Kalau kita guna qada itu, dalam qada itu ini ada fi'il dan ada fa'il. Jadi daripada qada ditukar kepada qudiya. Dibuang Rasulullah itu dibuang ataupun tu itu dibuang. Rasulullah itu dibuang fa'il ni. Tidak disebut. Disembunyikan oleh kerana sudah tahu sebab tajuk perbahasan ini Nabi dengan kafir Quraisy. Jadi siapa yang ada kuasa sudah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan memutuskan seandainya ada kuasa, iaitu Nabi sendirilah kalau dia ada kuasa. Jadi qudiya, Rasulullah itu dibuang, dibina dengan majhul fu'ila tadi, fu'ila. Dan al-amru ini, al-amru dia menjadi naib kepada Rasulullah. Okey, dia menjadi naib kepada naib ini maknanya ganti. Ganti atau timbalan dia, penolong dia. Jadi kita i'rab apa? Kita i'rab fi'il. Kemudian al-amr ini kita i'rab dia adalah naib fa'il. Naib fa'il. Okey. Rasulullah asalnya fa'il. Tetapi bila dibuang Rasulullah,
al-amru mengambil tempat Rasulullah, jadi kita panggil naib fa'il. Naib fa'il ini dia barisnya sama dengan fa'il. Jadi kalau rasulu, amru pun sama barisnya. Asalnya al-amru di sini. Tetapi amru ini apabila dia duduk di tempat fa'il, dia menjadi timbalan kepada fa'il ataupun dia menggantikan fa'il, maka dengan sendirinya dia mengambil hukum fa'il. Hukum fa'il ini adalah marfu', jadi naib fa'il juga adalah marfu'. Tanda marfu'nya adalah baris hadapan. Qada Rasulullah, di sini qudiyal amru. Asalnya adalah amra. Boleh Jadi fi'il qudiya mabni lil majhul, al-amru naib fa'il. Okey, ada soalan? Tak ada, jelas insya-Allah. Jadi qudiya madin mabniyun lil majhul, al-amru naib fa'il. Naib fa'il sebagaimana yang saya terangkan tadi. Baina zarfu makan, zarf makan, antara, dia menunjukkan tempat. Mansub, barisnya di atas, disebut na bil fathah muqaddarah, tapi tidak dapat dizahirkan baris atasnya ala ma qabla al-ya'i, kerana ada ya selepasnya. Baini, asalnya zarf makan baina ini dia baris atas, kita baca dengan baina. Tetapi apabila diletak ya dhamir ini selepasnya, jadi kita tak boleh baca bainai, dibaca dengan baini. Baini. Kenapa letak baini? Kerana sesuai dengan huruf ya di hujung tu. Baini. Jadi kamu letak baris bawah. Kamu letak baris bawah, sebab itulah di i'rab ialah bil fathatil muqaddarah. Bi fathati dengan baris atas muqaddarah yang ditakdirkan, mana yang tidak disebut, tidak nampak, tidak ada baina tu, cuma dia adalah ditakdirkan baris atas. Alama qabla al-ya, di atas huruf qabla al-ya, di atas huruf sebelum ya ni, maknanya ada baina, tetapi kerana ada ya itu dibaca dengan baini. Diharakati munasabah, maknanya dengan harakah yang sesuai dengan ya. Kalau ada wa, sesuainya adalah baris hadapan. Kalau ada alif, sesuainya dengan baris atas. Jika ada ya, maknanya sesuai dengan baris bawah. Jadi baina dibaca dengan baini, bi fathah muqaddarati ala ma qabla ya. Beres. Okey. Bil fathatil muqaddarati ala ma qabla al-ya'i muta'alliqun bi qudiya. Okey, ini ada muta'alliq. Yang atas tadi tak ada. Muta'alliqun bi qudiya, diselesaikan antara saya dan antara kamu. Ya itu adalah mudhafun ilaih. Wa 'atifah, ataf kepada baini. Bainakum muta'alliqun bi qudiya. Maknanya pasti ataupun akan diputuskan, diselesaikan antara aku dan antara kamu, antara kamu. Jadi bainakum itu muta'alliqun bi qudiya, dan dia adalah ataf kepada baini. Wa istinafiyah, wa ini adalah wa istinafiyah. Wa ayat sebelumnya tidak ada kaitan i'rab dengan sebelumnya. Ayat selepas waw ini tidak ada kaitan dari sudut i'rab dengan sebelumnya. Allahu a'lamu bil zalimin. Allah Taala lebih mengetahui orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim ataupun orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabaqa i'rab sepertinya di dalam ayat 53.
Okey, ayat 53 kita dah jumpa a'lam itu adalah mamnu' minas sarf. Okey, a'lam itu majrur lafzan bil fathati lil wasfiyah wa waznil fi'il mansuban mahallan khabar laisa. A'lam ini ada laisa kan? Cuma yang kat bawah tadi Allahu a'lam. Jadi dibaca dengan a'lamu. A'lamu ini adalah mubtada, khabar. Allah itu adalah mubtada, a'lamu khabar bizzalimin jar wa majrur muta'alliqun bi a'lam. A'lam ini kalau dia berada selepas huruf jar, dia tak boleh baris bawah. Kerana a'lam ini asalnya adalah fi'il mudhari'. Tidak begitu asalnya adalah fi'il mudhari'. A'lam ini asalnya adalah fi'il mudhari'. Tetapi dia jadi isim. Dia jadi isim, sifat lebih mengetahui. Jadi mana-mana saja isim yang mengambil ataupun diambil daripada fi'il, dia tak boleh baris dua. Contoh yang biasa kita dengar, contoh Yazid. Yazid ini adalah fi'il mudhari'. Tidak begitu Pak Cik Yazid. Fi'il mudhari'. Tetapi dijadikan nama, iaitu Yazid. Yazid itu nama orang, Yazid. Jadi Yazid ini tak boleh kita baca Yazidun walaupun dia isim. Jadi dia hanya kita letak Yazidu. Tak boleh. Dia panggil isim wazan fi'il. Yang atas ni sifat wazan fi'il. A'lam ini sifat. Sangat mengetahui, lebih mengetahui. Dan juga menggunakan wazan fi'il. Asalnya alima ya'lamu. Bagi ganti nama huwa. A'lamu ini adalah bagi ana alimtu. Fi'il mudhari'nya adalah a'lamu. Alima ya'lamu, alimtu a'lamu. Jadi a'lamu ini kita guna, kita jadikan dia adalah sifat. Jadi apabila begitu dia tak boleh, walaupun dia isim, dia tak boleh bagi dua. Sama juga Yazid, asalnya adalah zada, bagi kata nama huwa, zada. Zada maknanya tambah. Yazidu akan tambah. Jadi kalau kita kata Haji Jamil contohnya, Haji Jamil yazidul arus, Haji Jamil tambah nasi. Jadi itu adalah fi'il. Kan? Tapi Yazid itu saya jadikan nama seseorang. Saya sebut apa, saya buat contoh. Yazid, Yazidu al-arus. Yazid, ini nama orang ni Yazid, dia tambah nasi. Jadi yang pertama tu adalah isim. Yang kedua ni adalah fi'il. Cuma Yazid itu kita nampak sama kerana wazan. Isim itu diambil daripada wazan fi'il. Kalau saya letak Jamil, jelas Zamil Yazidu al-arus. Jadi Yazid ini asalnya fi'il mudhari', dijadikan nama seseorang, maka dia tak boleh baris hadapan. Tapi Jamil ni boleh, Jamilun. Kerana Jamil tak ada kaitan dengan fi'il. Yazid tak boleh. Dan Yazid ataupun a'lam ini, jika dia berada selepas huruf jar, dia tak boleh baris bawah. Contoh bi lama, kena baris atas. Contoh di sini Yazid ini pun sama, bi yazida. Tak boleh baris bawah walaupun ada selepas huruf jar. Kita panggil perkataan ini Yazid dengan apa? Yazid dengan a'lam ini adalah mamnu' minas sarfi. Dia ada satu tajuk khas dalam bahasa Arab, iaitu mamnu' minas sarf. Tidak boleh baris
dua. Dan di dalam keadaan jar, dia hendaklah diletak dengan baris atas, baris atas. Kecuali jika ada alif lam. Jika ada alif lam, al-yazid, bolehlah al-yazidi ataupun al-a'lami. Okey. A'lam itu sedikit huraian, dia adalah sama dengan ayat 53. Jadi selesailah i'rab kita ayat 58. Ada soalan? Ya Ustaz, Sila ya. perkataan dia tu mudhaf ilaih kan. Jadi macam mana dengan baini dengan ini tu ya semuanya mudhaf ilaih lah ya. Oh tidak. Qudhiya ya yang pada baini itu mudhafun ilaih. Baini yang dia Qudhiya itu mabni lil majhul lah. dia tulis itu ya mudhaf ilaih tu. Itu kembali kepada baini ya. Saya tulis balik. Qudhiya al-amru baini. Baik, baik. Ya ini mudhafun ilaih. Ya ini mudhafun ilaih. Adapun ya ini dia asal fi'il. Ya. Qudhiya adalah fi'il mabni lil majhul. Qudhiya al-amru baini wa bainakum. Baini wa bainakum. Kum itu pun mudhafun ilaih. Betul. Ya. Ini okey. Ya. Jadi ya itu adalah yang dimaksudkan oleh Syekh Tayyib Ibrahimi. Ya itu adalah mudhafun ilaih, ya pada baini. Baini. Kum ini pun mudhafun ilaih juga. Ya. Mudhafun ilaih juga. Dan kedua-dua ini muta'alliqun bi qudhiyah. Kedua-duanya bergantung merujuk kepada qudhiyah. Qudhiyah baini wa qudhiyah bainakum. Diputuskan, diselesaikan antaraku, diselesaikan antara kamu. Maknanya urusan itu akan selesai. Antara aku pun selesai, kamu pun selesai. Aku pun dapat buat keputusan, kamu pun akan dapat buat keputusan, sama-sama kita boleh selesaikan. Seandainya Rasulullah ada kuasa untuk mendatangkan apa yang diminta disegerakan oleh kafir Quraisy. Dan apa yang diminta itu sebagaimana kita tafsirkan atas asas untuk mendesak Nabi ataupun memperli Nabi, mempelekeh Nabi. Kalaulah diturun azab pun mereka bukan beriman pun. Mereka diberi mukjizat, ditunjukkan kekuatan, kekuasaan. Mereka tidak akan percaya. Ini juga menunjukkan bahawasanya kafir Quraisy ini mereka tak suka berhujah. Mereka tidak suka kepada ilmu. Mereka tidak suka kepada apa kita panggil sekarang ini akademik. Secara ilmiah, akademik tidak. Tapi mereka yang sebegini suka kepada kekuatan, kekuasaan, material, tunjuk bukti. Kalau kamu benar wahai Muhammad, kamu tunjukkan kamu ini ada kuasa. Ya, sebagaimana yang kita telah baca sebelum ini dalam tafsiran-tafsiran kita. Jadi semua ini adalah menunjukkan bahawasanya kafir Quraisy ini mereka bukan nak berhujah. Mereka bukan nak cari kebenaran. Mereka bukan nak cari dalil, bukti. Tetapi sebenarnya mereka lebih untuk mempelekeh, mendesak, menyakiti Nabi, mengelirukan orang-orang yang berada di sekeliling Nabi. Jadi semua ini adalah tidak dilayan oleh Nabi SAW, dan juga Nabi tidak ada kuasa kerana mendatangkan perkara-perkara pelik ini adalah bukan kuasa manusia, bukan kuasa Nabi, tetapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu pun sudah keluar mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi. Mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Al-Quran ini sebenarnya mencabar kafir Quraisy, dan mereka tak boleh untuk mendatangkan sebagaimana Al-Quran. Dan mereka pun percaya, mereka yakin bahawasanya Al-Quran ini adalah bukan ciptaan manusia. Mereka percaya bahawasanya Al-Quran ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tidak suka
tidak suka ilmiah, tidak suka akademik, keras kepala, mempertahankan apa yang tidak betul, yang tidak benar, sombong dan selainnya. Jadi itulah yang menyebabkan mereka menolak. Jadi kalau mereka minta supaya ditunjukkan mukjizat dan sebagainya, bukan asas untuk mereka percaya, tetapi mereka mahu mengherdik, mencaci, membelekeh ataupun menganying kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada soalan lagi? Okey, tak ada. Kita teruskan dengan ayat yang ke-59. Wa indahu. Ayat ini lebih menguatkan apa yang Nabi sebut, dakwaan Nabi sebelum ini. Nabi bagi tahu inil hukmu illa lillah. Hukuman ataupun keputusan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bagi tahu, aku tidak ada apa yang kamu minta supaya disegerakan, diturunkan azab dan apa yang saya sebut sebelum ini. Kemudian ayat 58 ini juga disebut, sesungguhnya seandainya Nabi ada apa yang kamu minta, sudah pasti selesailah urusannya. Dan akhir ayat 58 ini Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui siapa yang zalim. Dan sambungan selepas itu untuk menguatkan lagi, siapakah sebenarnya yang berkuasa, siapakah sebenarnya yang berilmu, mengetahui segala-galanya. Jadi Allah Ta'ala kuatkan lagi dengan ayat 59 ini, wa indahu, dan di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di sisi Allah? Mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib ini kunci-kunci perkara ghaib ataupun khazanah ataupun khazanah, ilmu pengetahuan tentang perkara ghaib. La ya'lamuha illahu. Tidak mengetahuinya kembali ke mafatihnya, tidak mengetahuinya pintu-pintu ghaib, alam ghaib itu, melainkan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma, dan Allah Taala tahu ma fil barri, apa yang ada di daratan, wal bahri, dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak gugur min waraqatin, daripada daun, illa ya'lamuha, kecuali dia Allah Ta'ala mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidak juga satu biji, satu benih, fi dhulumatil ardi, di dalam perut bumi, wala ratbin, dan juga tidak yang basah, wala yabisin, dan tidak yang kering, melainkan fi kitabim mubin, telah pun tercatat di dalam ketetapan yang jelas, ataupun telah pun tertulis di dalam Lauh Mahfuz, di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi ini adalah lebih kepada ayat untuk menguatkan ayat-ayat sebelumnya, untuk mengisbatkan bahawasanya Allah Taala lah yang mengetahui perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang tidak diketahui, tidak nampak bagi kita manusia, termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita cuba untuk tafsir secara ringkas ayat ini. Wa indahu, dan di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, mafatih. Mafatih ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat ulama tafsir. Sama ada dia asalnya adalah miftahun ataupun miftahun, jamaknya adalah mafatih. Jadi indahu mafatih itu, indahu wa indahu mafatih al-ghaib. Jadi mafatih itu adalah jamak bagi miftah.
Miftah itu adalah alat kita buka pintu rumah kita, kunci. Miftah itu adalah kunci. Jadi miftah, kunci itu boleh dua wazan, miftahun ataupun miftahun. Jika miftahun jamaknya adalah mafatih. Mafatih, saya type. Jadi kunci dalam bahasa Arab adalah mafatihu. Dia tak boleh baris dua juga ni. Semua jamak muntahal jumu', masajid, mafa'il, dia tak boleh dibaca dengan mafatihun. Mamnu' min as-sarf juga. Tak apa, kita tinggal yang tu, jadi panjang pula kalau nak huraikan yang tu. Jadi wa indahu, di sisi Allah, apa yang ada di sisi Allah? Mafatih. Mafatih ini jamak kepada miftah. Maknanya kunci-kunci, banyak kunci-kunci yang ghaib. Nanti kita huraikan selepas ini apa yang ghaib itu. Apa maksud ghaib itu? Yang ada hanya pada sisi Allah Ta'ala kunci-kuncinya. Maknanya manusia tidak boleh. Manusia tak boleh tahu benda ini. Kalau ada manusia yang mendakwa tahu, ini adalah tipu. Dan ilmu-ilmu ini kalau nak diberitahu pun diberitahu kepada Rasulullah SAW. Jadi mafatih ini adalah miftahun, dijamak dengan mafatih. Jadi dalam Quran ini Allah Ta'ala guna isim alahnya dengan wazan mif'al, bukan mif'alun. Biasa kita dalam kehidupan seharian kita guna miftah. Cuba ambil kunci, kita kata jadi miftahun. Dalam bahasa Arabnya miftahun. Okey, jelas kat situ. Jadi miftahun jamaknya adalah mafatihun. Kalau miftahun jamaknya adalah mafatihun. Jadi kalau diguna dengan miftah maksudnya kunci. Kunci. Ada makna satu lagi, maknanya tempat. Kalau kunci kita guna isim alah. Ada satu lagi isim makan. Wazan dia adalah maftah. Maftah ini pun jamaknya adalah mafatih. Okey. Jadi kalau kita kalaulah ini dua-dua pendapat ulama, ulama ada membahaskan ayat ini. Jadi boleh kita terjemahkan Allah Ta'ala ada kunci-kunci ilmu ghaib. Dan juga kita boleh terjemahkan di sisi Allah khazanah, simpanan ataupun tempat-tempat yang ghaib. Maknanya Allah Ta'ala yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Jadi boleh terjemahkan dengan tempat ataupun alat. Ini kalau ilmu balaghahnya kita panggil isti'arah. Isti'arah ini adalah kiasan. Benda ghaib ini mana dia bertempat kan? Dia tidak bertempat, benda ghaib ni. Dia lebih kepada ilmu kan? Tahu kan? Tapi Allah Ta'ala tashbihkan, Allah Ta'ala cuba samakan ilmu ghaib itu, mengetahui perkara ghaib itu dengan benda. Seperti rumah, seperti bank, seperti pejabat, seperti masjid, seperti tempat-tempat itu dia ada kunci. Kan? Yang dapat buka kunci rumah, tuan rumah. Yang dapat buka kunci masjid, yang menjaga masjid, nazir ataupun yang bertanggungjawab kepada masjid. Yang dapat membuka kunci pejabat, tuan pejabat. Jadi Allah Ta'ala cuba tashbihkan. Dia umpamakan mengetahui ilmu ghaib ini adalah dengan tempat-tempat, rumah-rumah yang hanya dapat dibuka oleh tuannya saja. Ini adalah kiasan, isti'arah. Jadi kalau kita hidup atas dunia ini, kita bagi tahu yang hanya ada kunci rumah itu adalah tuannya. Contohnya tuan dia adalah Muhammad. Muhammad ni ada pejabat, ada rumah, ada gudang perniagaan, ada store.
Oh, banyaklah yang dimiliki oleh Muhammad ini, tempat-tempat ini. Jadi kita pun kata store itu, rumah itu, gudang itu, perniagaan itu yang dapat membukanya, yang ada kuncinya adalah tuannya, iaitu Muhammad. Jadi ini pun sama, benda ghaib ini banyak. Tentang rezeki, tentang turun hujan, tentang mati, tentang kiamat, tentang syurga, tentang neraka. Jadi banyak perkara ghaib ini. Allah Ta'ala cuba untuk tashbihkan, seumpama dia itu adalah bilik-bilik, rumah-rumah, gedung-gedung perniagaan. Siapa yang boleh kunci, pemegang kuncinya, yang boleh bukanya, tuannya, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia ada ke tidak? Tak ada. Allah Ta'ala tak bagi kunci kepadanya, kepada manusia. Wa indahu, hanya dia sahaja yang mengetahui perkara-perkara ghaib tersebut. Jadi di sini pun kita boleh tolak kalau ada dakwaan, ada seseorang itu kata kiamat dah dekat, ada yang kata aku bermimpi akan berlaku perkara-perkara yang tidak yang dahsyat. Ini adalah semua ni tipu belaka. Ini adalah permainan-permainan. Kalau berlaku pun itu adalah dengan takdir Allah SWT, berkebetulan dengan mimpinya ataupun dengan dakwaannya ataupun dengan apa yang dia kata, tapi sebenarnya ini adalah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan tahu manusia. Jadi ada beberapa benda nanti kita tengok nanti apa perkara yang ghaib yang Allah Taala ada kunci. Beres mafatih ini wazan miftah ataupun wazan miftah. Satu perkara ni kunci dah. Saya baca tafsir. Ya, taubat itu kunci syurga. Taubat. Ya, maknanya siapa yang nak masuk syurga kena bertaubat. Kalau tidak tak boleh masuklah, tak ada kunci . Itu pun isti'arah juga. Siapa nak masuk syurga? Semua kita. Jadi kuncinya adalah bertaubat. Jadi kalau maftah maknanya kata, nama tempat, seperti mat'am, seperti masjid, seperti apa lagi, masjid, mat'am, maqha yang biasa kita guna kan. Kemudian kalau yang ini kita panggil isim alah, isim al-alah. Kalau nak tengok wazan dia boleh baca buku kuning yang saya bagi tu. Buku kuning carta kaedah bahasa Arab dulu. Buku yang saya cetak bagi pada pelajar tu. Ada dalam tu sirah dia, wazan dia. Isim alah, isim makan, ada sirah di dalam tu secara ringkas. Jadi mafatih ini sama ada isim alah, wazan dia adalah kita terjemah dulu, dia adalah kata alat. Kata alat menunjukkan alat. Asalnya fataha, buka. Jadi bila alat membuka disebut miftah. Asalnya fataha iaitu buka. Tempat dibuka wazannya adalah maftah. Dipanggil isim makan. Kalau miftah isim alat. Alat. Isim alat ni contohnya penyapu, miknas. Miknas ini penyapu asalnya adalah kanisa ke kanasa, saya lupa garisnya. Kanasa ya kenisu, sapu. Alat guna sapu, alat guna untuk penyapu, miknas. Miknas garis, satar. Alat untuk menggaris, mistar, pembaris. Jadi dia ada isim alah, dia ada isim makan. Ada wazan-wazan dia. Beres. Okey. Jadi Allah Ta'ala sebut wa indahu mafatihul ghaib. Dan indahu ini ada makna al-hasru. Maknanya kita boleh terjemahkan hanya ada pada dia saja. Didahulukan zaraf ini. Mafatihu ini mubtada. Mafatihul ghaib itu mubtada.
Tapi letak di hujung sebab Allah Ta'ala bukan nak fokus kepada kunci, tapi nak fokus kepada kuasa. Didahulukan kuasa, didahulukan apa yang ada, siapa yang memiliki, iaitu Allah SWT. Jadi hanya dia sahaja yang ada. Kuasa itu ada padanya, ilmu itu ada padanya, iaitu ilmu tentang mafatihul ghaib, tentang ilmu-ilmu yang ghaib. Beres. Okey, selesai mafatih. Kemudian kita pergi kepada mafatihul ghaib. Apa maksudnya? Ada 7 pendapat ulama. Secara ringkasnya, pendapat yang pertama berdasarkan kepada hadis Nabi SAW dan juga berdasarkan kepada ayat Quran, surah Luqman ayat 34. Allah Ta'ala sebut, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala di sisinya ilmu as-sa'ah, iaitu hari akhirat. Tak ada siapa pun tahu hari akhirat bila. Walaupun ramai yang cuba jangka, yang cuba kira, yang cuba beri pendapat, itu adalah mengarut semuanya. Tak boleh dipakai belaka. Yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun tak tahu. Kalaulah Allah Taala itu nak buka bila hari kiamat ini, sudah pasti diberitahu kepada Nabi dahululah. Kan Nabi pun bagi tahu kepada kita semua. Jadi kita pun bersiap sedialah untuk hari kiamat ini. Tetapi tak tahu. Cuma alamat dia ada. Nabi bagi tahu banyak asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat itu dekat. Antara hadisnya Nabi sebut ana was-sa'ah kahatain. Aku dan kiamat itu seperti dua jari ini, dekat sangat. Nabi tunjukkan jari tunjuk dan jari yang tengah. Jari tunjuk dan jari tengah. Aku dan kiamat. Okey, saya tunjuk video gambar saya. Kahatain, tak nampak pula tangan. Tak nampak. Dua jari. Macam ni. Kahatain, maknanya selepas aku dibangkitkan, kiamatlah. Tak ada Nabi dah selepas itu. Jadi bila aku dibangkitkan, sudah aku dibangkitkan, maknanya selepas ini kiamatlah akan tiba. Kan bertunggulah bila-bila. Jadi sekarang ini sudah berapa? Sudah 1400 tahun dah dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda kiamat yang kecil pun sudah pun ada. Jadi tunggu saja kiamat itu tiba. Walaupun ada yang mengatakan tahun 2000, pelbagai tahun, 2028 pun ada. Sekarang ini 2021, 7 tahun lagi ada yang mengira, yang jangka 2028. Semua itu kita tak boleh berpegang. Itu adalah jakaan-jakaan yang mengarut. Tapi kita kena bersedia. Untuk kiamat itu. Dan kita janganlah fikir sangat tentang kiamat yang besar itu. Yang perlu kita fikir kiamat kecil, mati kita ni. Apabila mati seseorang itu, maka berlakulah kiamat kepadanya. Maka habislah peluang dia untuk dia mencari pahala dan sebagainya, sudah terputus amalannya. Kecuali 3 benda yang biasa kita dengar, anak yang soleh, harta yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat. Okey. Jadi pertama mengikut kata apa tadi? Surah Al-Luqman ayat 34 yang menyebut bahawasanya pertama ilmu sa'ah, iaitu hari kiamat. Hari kiamat. Kemudian kejap ada orang baru masuk. Kemudian yang kedua dah tahu kan ini surah Luqman saja ayat 34. Pertama hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, iaitu bila hujan turun. Bila hujan turun, ini pun manusia tak tahu. Okey. Ini pun manusia tak tahu bila nak turun hujan. Nampak saja guruh, gelap langit, angin kuat, tapi tak hujan pun. Kaji cuaca tu dia tahu ikut jangkaan dia. Tapi jangkaan dia kadang-kadang hujan tak turun pun. Jadi Allah Ta'ala yang tahu. Sehingga ada dalam Quran satu surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ni maknanya petir.
Petir itu ada juga yang menterjemahkan petir itu adalah suara malaikat. Malaikat yang menjaga awan dan mereka menghalau ataupun memerintah awan itu bergerak. Jadi bila awan itu bergerak, akan pergilah hujan ke tempat-tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat itu dia ada apa panggil, apa dipanggil ke, bukan cemeti bukan cemeti ni nak pukul orang kan. Dia ada pemegang satu alat untuk menghalau apa awan itu. Jadi kalau ikut sains, bunyi petir, kilat dan sebagainya, bila awan itu bergerak, dia ada hasilkan elektrik kan, dia boleh petir dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu di sini, yang mengetahui hujan itu turun bila, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dengar petir ke atas tu, gergung-gergang dan sebagainya, belum tentu lagi hujan itu turun tempat kita. Itu adalah malaikat, sebagaimana yang ada surah Ar-Ra'd yang saya bagi tahu tadi. Itu adalah malaikat yang mengarahkan awan-awan itu bergerak ke tempat-tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan hujan. Itu yang kedua, ikut surah Luqman. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan juga apa yang ada di rahim seseorang, apa yang ada di rahim seseorang, lelaki, perempuan, sempurna, tidak sempurna, dan sebagainya. Cuma sekarang ini teknologi yang ada sekarang ini kita boleh mengetahuinya dengan apa, dikurniakan ilmu oleh Allah SWT, dicipta alat dan sebagainya, diketahui hakikat di dalam rahim itu. Itu dari sudut fizikal. Tapi ada lagi di sana budak itu, anak itu yang akan dilahirkan itu, rezekinya, ajalnya, kadang-kadang sempurna bila scan lelaki sukanya sebab anak lelaki, ataupun perempuan suka sangat untuk menerima anak perempuan, tetapi bila lahir meninggal. Jadi banyak lagi rahsia-rahsia di dalam rahim itu yang Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Yang ketiga, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan kamu juga tidak tahu apa yang kamu nak buat esok. Bahkan sekejap lagi pun tak tahu. Kan saya, Haji Abdul Qadir, Haji Jamil, Haji Zainal, Profesor Zainal, Doktor, kemudian siapa yang tahu nak buat sekejap lagi. Dia kata sekejap lagi saya nak makan tengah hari. Itu dia rancang. Tapi berlaku ke tidak, wallahu alam, entah kita mati pun tak pasti lagi. Ataupun bila nak makan, sakit perut, ataupun masalah kesihatan dan sebagainya, tak boleh makan. Jadi tak tahu apa yang kamu nak buat esok. Bahkan sekejap lagi pun kita tak pasti. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan juga kamu tidak tahu di mana kamu di bumi mana kamu akan mati. Maknanya mati pun kita tak tahu kat mana, dan juga bumi mana kita akan meninggal. Kita kata kita akan meninggal di rumah kita. Saya di Kajang, rumah saya di Kajang. Kita sangka kita akan mati di Kajang, tapi ramai orang yang bukan mati di rumahnya. Ada yang mati di Madinah, ada yang mati di Pakistan. Tiba-tiba saja saat dia nak mati, dia pergi ke Pakistan. Mati di sana. Ada yang mati di hospital. Dan kalau COVID ini, kat mana kamu ditanam? Di tempat-tempat yang telah dikhaskan oleh penyakit COVID. Seseorang itu mungkin dia dah pesan daripada waris dia, kalau mati, tanamlah saya dekat dengan isteri ataupun suami ataupun anak-anak. Tapi Allah Ta'ala saja yang tahu bila dia nak mati dan di bumi manakah dia akan meninggal. Itu adalah pendapat yang pertama. Ada 5 mafatihul ghaib. Ini antara maksud Allah Ta'ala sebut wa indahu mafatihul ghaib. Allah saja yang ada kunci perkara ghaib tersebut. Hari kiamat, kemudian apa tadi, iaitu hari kiamat, hujan. Hujan ini juga adalah kita kaitkan dengan rezeki. Sebabnya biasanya hujan ini adalah sumber rezeki, sumber kehidupan. Kalau Allah Ta'ala sekat hujan, maka akan matilah pokok-pokok, binatang-binatang semua akan, manusia pun begitu juga. Tanpa air mereka nak hidup
tak boleh. Air ini adalah sumber kehidupan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, tak tahu hujan kat mana, tidak tahu, ataupun juga boleh kita sebut rezeki. Kemudian apa yang ada dalam rahim pun tidak diketahui, apa yang kamu nak buat esok kamu tak tahu, dan di bumi mana kamu nak mati juga kamu tidak tahu. Dan ada hadis Nabi SAW menyatakan yang saya sebut tadi, 5 perkara tersebut juga disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua perkara ghaib itu adalah khazainu ghaibis samawat minal aqdar wal arzaq. Ini mengikut Ibni Abbas. Dia mengatakan bahawasanya wa indahu mafatihul ghaib, maknanya hanya Allah Taala saja yang tahu takdir dan juga rezeki-rezeki hamba-Nya. Takdir seseorang itu baik jahat, takdir seseorang itu sakit sembuh, takdir seseorang itu mati bila, hidup selama mana. Jadi qadar, takdir kehidupan seseorang itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Begitu juga adalah rezeki-rezeki secara khususnya. Rezeki ilmunya, rezeki duitnya, rezeki anaknya, rezeki apa-apa saja kurniaan Allah SWT semuanya adalah khazain, simpanan-simpanan, gedung-gedung ilmu ghaib yang Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Jadi tak ada di sini apa tukang tilik dan sebagainya. Bila dia tengok muka, awak ni kaya. Bila tengok tangan, awak ni bakal menjadi orang yang hebat, orang yang penguasa. Itu tukang-tukang tilik semua itu adalah tidak benar. Yang mengetahuinya, yang memegang kunci semua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga pendapat juga ialah pahala, kemudian dosa, kemudian seksaan, semua itu adalah milik Allah SWT. Ini kata Atha. Dia mengatakan wa ma tusiru ilahil umur, urusan-urusan kamu apa pengakhirannya, baik jahat ini, seksaan, syurga sebagainya, ini adalah Allah Taala saja yang tahu. Jadi kita jangan terlebih panjang ataupun terlebih lidah kita mengatakan ini adalah ahli neraka. Mungkin dia adalah ahli syurga. Kemudian juga jangan kita rasa aku ini ahli syurga ni. Rasa apa orang panggil qanaah, rasa yakin, rasa dengan amalan kita dan sebagainya. Jadi jangan rasa sedap sebab kita tak tahu penghujungnya. Ada hadis Nabi, ada seseorang itu dia beramal dengan amalan yang soleh, tetapi apabila dia dekat mati dengannya satu hasta, Allah Ta'ala matikannya di dalam keadaan kufur. Ada seseorang itu dia melakukan maksiat, tetapi apabila dekat dia dengan mati itu sehasta, Allah Ta'ala balik hatinya, dia mati dalam keadaan mukmin. Itu ada hadis yang sahih dalam buku dalam 40 hadis Imam Nawawi ditulis hadis-hadis tersebut. Ini supaya kita beribadat ini janganlah kita rasa kita dah dijamin semuanya adalah ditentukan oleh Allah SWT. Seandainya kita solat, kita puasa, kita beribadat ikhlas kerana Allah, insya-Allah pengakhirannya baik. Tapi kalau kita solat, puasa, mengajar, belajar dan selainnya untuk menunjuk-nunjuk, takbur, bukan setakat itu untuk menghina orang, memandang orang lekeh dan sebagainya, kita lebih baik daripada orang-orang lain, itu adalah takbur. Takbur, bangga diri, rasa hebat dan sebagainya, itu adalah antara tanda-tandanya kita bimbang di akhirnya Allah Ta'ala akan balik, kita mati dalam keadaan tidak baik. Itu antara tafsiran hadis yang saya baca tadi oleh Syekh Buti. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, dia telah mentafsirkan hadis tersebut dengan apa yang saya cerita tadi. Apabila seseorang itu dia buat ibadat tapi dengan takbur, hatinya akan dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ibadat dia tersebut, bukan kerana Allah. Tapi seseorang itu dia ibadat dia tidak kuat. Dia dan kita lihat dia ini berdosa, tidak wara', tidak kuat, tetapi hatinya dekat dengan Allah. Walaupun sedekah sedikit tapi ikhlas. Walaupun salat sunat tidak seperti kita tapi dia ikhlas.
Jadi keikhlasan itu menjadikan dia pengakhirannya baik, mati dalam keadaan baik. Jadi yang ketiga adalah tentang dosa, pahala, syurga, neraka itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seseorang pun yang mengetahuinya. Kemudian begitu juga ada yang berpendapat antaranya adalah umur, umur seseorang, kemudian khawatim al-a'mal, penghujung amalan baik dan jahat, itu juga adalah antara ilmu ghaib, dan itulah lebih kurang maknanya perkara-perkara ghaib yang tidak diketahui oleh manusia semuanya. Ada lagi ulama-ulama yang mentafsirkan perkara ghaib itu adalah apa yang ghaba ala ilmin nas, yang ilmu manusia tak boleh nak fikir. Mana kita ada akal tapi kita tak boleh fikir ilmu. Apa sebenarnya? Otak kita tak boleh nak proses dia punya maklumat-maklumat untuk mengeluarkan satu keputusan ataupun satu ilmu. La sabila lahum ila ilmihi, tidak ada jalan, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Ini yang diterjemahkan ataupun diberi makna oleh Ibn Ashur dalam kitab dia At-Tanwir, tafsir apa saya lupa dah namanya. Ibn Ashur ini dia ada satu kitab tafsir, At-Tahrir wa Tanwir nama kitabnya. Jadi dia beritahu ilmu ghaib itu benda yang manusia tidak tahu dan tidak ada jalan baginya untuk mengetahuinya, dan ia adalah meliputi ain-ain ataupun benda-benda yang ghaib, seperti malaikat, jin. Ain-ain maknanya sesuatu ain yang tak nampak, seperti malaikat, seperti jin. Mana kita nampak itu adalah ghaib. Wal a'radul khafiyah, iaitu sifat-sifat yang tersembunyi, sifat-sifat yang tersembunyi. Wa mawaqital asya', dan waktu-waktu sesuatu, seperti waktu neraka, waktu kiamat dan sebagainya, waktu kita nak buat esok tak tahu boleh ke tidak dan sebagainya. Itu antara tafsiran ulama kita tentang perkara ghaib. Jadi perkara-perkara tersebut tidak diketahui oleh manusia, hanya Allah sahaja yang tahu. La ya'lamuha illahu, tidak mengetahuinya kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala. Ini al-hasar aidan juga. Wa indahu itu al-hasar, dan la ya'lamuha illahu itu juga adalah al-hasru. Ada dua di sini al-hasru. Al-hasru maksudnya menghadkan ataupun menetapkan, mengecilkan. Apa yang dikecilkan, apa yang dihadkan, iaitu mengetahui perkara-perkara ghaib itu. Dihadkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia, bukan yang lain, kecuali dengan ilmu yang dikurniakan, yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ada jim di situ, jaiz kamu berhenti kat sini. Kemudian ayat selepas itu menghuraikan perkara-perkara ghaib secara contoh-contoh. Allah Taala sebut dan dia mengetahui daratan dan laut. Allah Taala mengambil contoh benda yang besar, daratan dan lautan. Kita berada di daratan tapi banyak benda kita tak tahu. Ada tafsiran ulama, al-bar, iaitu tempat-tempat yang tak ada manusia, tidak ada air. Ada atas dunia ini tempat yang kita tak jumpa, tempat kita tak tahu. Yang tahunya Allah SWT. Dan juga apa yang berlaku di darat ini, kita sekarang ini ilmu kita hanya tahu yang apa ada di depan kita. Ini pun saya menghadap komputer ni, di sebalik komputer tu pun saya tak tahu, kecuali saya jenguk tengok apa yang ada. Kan, dalam rumah kita, dalam dekat dengan kita, kita tahu, tapi di rumah jiran kita sebelah tak tahu. Di Kajang mungkin kita tahu peristiwa-peristiwa secara ringkas, tapi di Bangi, di Malaysia mungkin tahu peristiwanya, tapi di Thailand, di Asia mungkin kita tahu berita-beritanya, tapi di maknanya banyak benda di atas daratan ini kita tak tahu.
Apatah lagi di laut. Di laut itu lagilah rahsia-rahsianya kita tidak tahu. Jadi Allah Ta'ala mengambil contoh benda yang besar. Wahai manusia, yang besar ini yang kamu hidup atasnya, yang kamu boleh pergi, yang kamu boleh lihat, kamu pun tak tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Ini perkara yang besar, iaitu daratan dan juga lautan. Kemudian Allah Ta'ala mengambil selepas itu perkara yang kecil, iaitu daun. Daun-daun pokok ni yang kita sapu ni, kan kita tengok banyaknya daun, tapi kita tahu berapa daunnya. Ini pokok di depan rumah kita. Di depan rumah jiran kita ada pokok lagi. Kan, di sebelah taman kita ada pokok lagi, dalam hutan ada pokok lagi, banyak pokok-pokok atas dunia ini. Tapi Allah Ta'ala tahu walaupun kecil daun pokok itu. Tapi manusia tidak tahu. Jadi Allah Ta'ala mengambil contoh yang kecil. La ya'lamuha min waraqatin illa ya'lamuha. Dan Allah Ta'ala mengambil yang kecil lagi. Yang kecil lagi itu biji benih. Biji sawi ataupun biji-biji kadang-kadang tak nampak. Fi dhulumatil ardi. Ada biji-biji itu berada di perut bumi. Yang ada. Kadang-kadang kita tabur benih, kita tengok tak tumbuh. Tak berada di perut bumi pun, tapi dia terlindung dengan tanah. Menyebabkan dia tak boleh tumbuh. Tapi bila hujan turun 2, 3, 4 kali, tengok-tengok bercambah pula selepas sebulan. Maknanya ada benih itu Allah Ta'ala boleh hidupkannya, dan ada lagi benih-benih yang ada di perut-perut bumi yang hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Wala ratbin, begitu juga yang hidup, wala yabisin, yang kering ini yang mati, illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi kitabim mubin ini di dalam ilmu Allah ataupun di dalam lauh mahfuz. Lauh mahfuz ini, lauh itu maknanya lauh, apa dia panggil lauh itu tempat ditulis tu. Mahfuz ini tersimpan. Jadi tempat penulisan takdir urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tafsiran secara ringkas. InsyaAllah pada minggu depan saya akan cuba beri makna beberapa makna antara yang disebut di sini al-bar, apa maksudnya, al-bahar, apa maksudnya, waraqah, apa maksudnya, habbah, apa maksudnya habbah, bijian yang ada di perut bumi, apa yang dimaksudkan. Ada pendapat-pendapat ulama tentang ayat ini, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semua yang disebut ini adalah benda-benda yang mafatihul ghaib juga, benda-benda yang kita tidak tahu tetapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, masa kita sudah lebih 8 minit bimbang pelajar kita mungkin ada yang ada urusan dan sebagainya. Jadi kalau ikut lagi saya nak tafsirkan lagi. Jadi minggu depan kita akan sambung sikit lagi tafsiran kata-kata ulama tentang perkataan-perkataan yang kita jumpa tadi. Kemudian kita akan i'rab ayat 59 ini insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita jumpa minggu depan, teruskan mentafsir, men-i'rab ayat 59 surah Al-An'am. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Afwan.